Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu ini untuk pelajaran PDPR Matematik tahun 5. Hari ini kita masuk tajuk pembahagian perpuluhan. Lihat buku teks kamu muka surat 78. Soalan pertama, dia suruh cari jisim 1 paket biskut. Diberi 0,6 bahagi dengan 12. Jadi bagaimana kita nak bahagi untuk perpuluhan? Mudah saja. Kita buat dalam bentuk lazimnya. 0,6 bahagi dengan 12. 0,6 di bahagian dalam, 12 di bahagian luar. Kemudian kita buat sifir 12. Kita buat sifir 12. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sifir 12 kita lihat 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. Jadi kita dah buat sifir 12, kita bahagi. Mula-mula kita bahagi sifar bahagi dengan 12. Kita lihat di sini ada tak sifar. Kalau kita lihat di sini ada sifar. Jadi kita ambil sifar, kita letak di bawah. Kemudian atasnya nombor sifar juga. Jadi kita tolakkan, kita dapat sifar. Untuk titik perpuluhan kita tak perlu turunkan. Kita letak di atas sebab kita nak berada di jawapan. Titik perpuluhan kita letak di atas. Kemudian 6 ni kita turunkan. Sekarang kita ada 6. Lihat dekat sifir 12 ada tak 6. Kalau tak ada, kita cari kurang dan hampir. Nombor apa yang kurang daripada 6 tetapi hampir kepada 6? Kalau kita lihat di sini, yang kurang dan hampir adalah sifar juga. Kerana 12 ni dah lebih. Jadi kita ambil sifar. Jadi bawah ni sifar, atas pun sifar. Jadi kita tolakkan, kita dapat 6. Untuk perpuluhan, dia tidak boleh ada baki. Kalau ada baki, caranya walaupun dah tak ada nombor, kita buat apa? Kita tambah digit sifar di belakang. Jadi kita turunkan sifar. Sekarang kita ada 60. Jadi kita lihat di sini ada tak 60? Kalau kita lihat di sini ada 60 60. Atasnya nombor yang ke 5. Jadi ke 5 di atas. Jadi kita tolakkan, kita dapat sifar. Jadi kita dapat jawapannya sama dengan jawapan yang di atas. Jawapannya sama dengan sifar perpuluhan sifar 5. Jadi itu saja untuk soalan yang pertama. Seterusnya soalan kedua, seorang penjual telah menjual item bikai di dalam satu balang dengan isi padu 22.5 liter. Dia telah menjual sebanyak 60 cawan. Jadi dia ingin hitung berapakah isi padu dalam setiap cawan. Jadi kita buat 22.5 liter bahagi dengan 60. Caranya mudah saja, kita buat dalam bentuk lazim. Kita buat 22.5 di bahagian dalam, 22.5 bahagi dengan 60. Kemudian kita buat sipir 60. Sipir 60 ni sama dengan sipir 6, tetapi kita tambah sifar di belakang. Jadi kita buat sifar 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 dan akhir sekali 540. Yang ni adalah sifir 6. Sifir 6, tetapi kita tukarkan kepada sifir 60, kita tambah sifar di belakangnya. Okey, kemudian kita bahagi. Kita bahagi daripada digit pertama, 2 bahagi 60. Kita lihat di sini ada tak nombor 2? Kalau tak ada, kita cari kurang dan hampir. Kurang dan hampir kepada nombor 2. Kalau kurang dan hampir, kita lihat sifar. Sebab selepas tu 60, dia dah lebih. Jadi kita buat sifar. Atasnya adalah nombor sifar. Jadi kita tolak, kita dapat 2. Kemudian kita turunkan 2. Sekarang kita dah ada 22. Kita lihat di sini ada tak 22? Tak ada juga. Jadi kita cari kurang dan hampir adalah sifar. Jadi sifar, atasnya pun sifar. Sifar, atasnya pun sifar. Jadi kita tolak, kita dapat 2. Ini pun 2. Seterusnya titik perpuluhan kita naikkan di atas, di bahagian atas. Kita turunkan nombor 5. Sekarang kita ada 225. Kita lihat di sini ada tak 225?
Kalau tak ada, kita cari kurang dan hampir. Kurang dari dan hampir kepada 225 adalah nombor 180. Sebab nombor seterusnya adalah 240. Dia dah lebih. Jadi kita ambil 180. Atasnya digit yang ke nombor yang ke 3. Okey. Jadi kita tolakkan, kita dapat 5. 2 tolak 8 tak boleh. Kita pinjam sebelah, tinggal 1. Ini jadi 10. Tambah 2 kita dapat 12. 12 tolak 8 kita dapat 4. 1 tolak 1 kita dapat sifar. Kalau kita lihat di sini, dia ada baki. Macam cikgu kata tadi, perpuluhan tak boleh ada baki. Kita kena habiskan. Caranya, walaupun dah tak ada nombor selepas digit 5 ini, kita tambah saja sifar. Sebab perpuluhan ni kita boleh tambah berapa banyak sifar yang kita nak buat selepas titik perpuluhan ni. Jadi kita turunkan sifar. Sekarang kita ada 450. Lihat di sini, ada tak 450? Tiada ya. Kurang dan hampir adalah 420. Jadi kita buat 420. Atasnya digit yang ke 7. Jadi kita tolakkan, kita dapat sifar. 5 tolak 2 kita dapat 3. 4 tolak 4 sifar ya. Jadi ada baki lagi. Caranya tambah lagi digit sifar ya. Kita turunkan 300 ya. Lihat di sini, ada tak 300 ya? Ada ya di sini ya, 300. Jadi kita ambil 300. Atasnya nombor yang ke 5. Jadi kita tolakkan, kita dapat sifar, sifar, sifar ya. 3 tolak 3 sifar ya. Jadi kita dapat jawapannya yang ni ya. Bagaimana nak tulis jawapannya ya? Tengok lepas titik ni ada dua sifar. Kita boleh tulis satu jadi kita tulis sifar perpuluhan 375 itu saja untuk soalan yang ke 2. Terusnya soalan ketiga di muka surat 79 buku teks matematik tahun 5 diminta Lucy untuk memotong 9.25 meter render kepada 10 bahagian. Jadi kita tahu itu adalah operasi bahagi. Jadi kita buat 9.25 meter bahagi dengan 10. Untuk bagi 10, bagi 100, bagi 1000, kita boleh buat dalam bentuk lazim ataupun kita boleh gerakkan titik perpuluhan ya. Untuk mudah kita gerakkan titik perpuluhan. Jadi cikgu ajar untuk gerakkan titik perpuluhan. Caranya kita buat 9.25 meter bahagi dengan 10. Oleh kerana bahagi, titik perpuluhan akan bergerak ke sebelah kiri ya. Ingat ya, di sebelah kiri. Kalau darab di sebelah kanan ya. Kalau bahagi dia akan bergerak ke sebelah kiri berapa kali? Kita lihat sifarnya ada 1, jadi dia akan bergerak 1 kali ya. 1 kali ke arah kiri. Jadi titik ini kita gerakkan ke arah kiri 1 kali ya. Jadi kita gerakkan 1 di sini ya. Titik dah beralih ke depan. Jadi kita dapat jawapannya sifar perpuluhan ya. Perpuluhan 925 meter ya. Sebab titik tadi dah beralih. Jadi ini jawapan dia. Terusnya soalan keempat ya, dalam buku teks juga 54.9 bahagi dengan 100 ya. Macam cikgu ajar sebelum ni, kita gerakkan titik perpuluhan ya. Kalau dia bahagi 10, bagi 100, bagi 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita tulis semula 54.9 ya, bahagi dengan 100 ya. Titik perpuluhan bergerak ke arah kiri ya. Kalau untuk bahagi dia bergerak ke arah kiri, berapa kali kita kira sifarnya? 1, 2. Jadi dia akan bergerak 2 kali ya. Dia akan bergerak 2 kali. Jadi kita gerakkan ke arah kiri 2 kali. 1, 2 ya. Titik dah beralih ke depan di sini. Jadi kita tulis jawapannya depan ni kita letak sifar perpuluhan ya. Perpuluhan 549 ya. Sebab titik ni tadi dah beralih ke depan. Jadi itu jawapannya untuk soalan ini. Contoh yang kelima, kita ada 53 bahagi dengan 1000 ya. Kita buat yang ni cikgu nak gerakkan titik perpuluhan saja ya. Kita buat 53 bahagi dengan 1000 ya. Titik perpuluhan bergerak ke arah mana? Okey, betul. Bergerak ke arah kiri. Untuk bahagi dia akan bergerak ke arah kiri berapa kali? Kita kira sifarnya. 1, 2, 3. Jadi dia akan bergerak 3 kali ya. Tetapi di sini kalau kamu lihat dia tak ada titik perpuluhan. Di mana kita nak letak titik perpuluhan? Ingat cara tulis tarikh macam ni ya.
24 titik. Jadi macam tu juga 53 titik. Titiknya di sini, bukan di depan, bukan di tengah, di belakang sekali, ingat cara tulis tarikh macam cikgu ajar sebelum ni. Okey, jadi kita bergerak ke arah kiri 3 kali, 1 2 3. Okey, titik dah beralih ke sini. Okey, tetapi di sini kita ada mangkuk, Kalau mangkuk ini kita letak digit sifar, depannya pun ni sebenarnya adalah sifar. Jadi kita tulis jawapannya 0.053. Itu untuk soalan ini. Contoh yang ke-6, yang ini melibatkan anu, di mana 8973 bahagi pi. Pi ini adalah anu. Kita dapat jawapannya sama dengan 8.973. Bagaimana kita nak mencari soalan jawapan bagi soalan ini? Kalau kamu lihat, nombornya adalah sama, tetapi bezanya ada titik perpuluhan. Jadi kita nak semak sama ada dia bahagi 1, bagi 10, bagi 100 ataupun bahagi dengan 1000. Jadi kita akan dapat nilai P ni nanti. Okay, caranya yang mudah saja. Kamu tulis balik 8973. Kita cari nilai P ni, kita bahagi mula-mula dengan 1. Bila bahagi dengan 1, nombornya tetap sama, 8973. Kalau kamu lihat tak sama, jawapan ni tak sama. Jadi bukan bahagi 1. Okey, seterusnya kita cuba dengan bahagi 10, Kita bahagi dengan 10. Kita bahagi 10, titik akan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 1 kali, kerana sifatnya 1. Titik perpuluhan di belakang sekali, ingat cara tulis tarikh, titik belakang sekali. Jadi kita gerakkan 1, gerakkan 1, jadi kita dapat jawapannya 897.3. Kalau kamu lihat, jawapannya masih tak sama, Jadi kita cuba lagi untuk mencari nilai P ni. Kita buat balik 8973 bahagi pula dengan 100, Tadi 1, 10, 100 pula kita cuba. Okey, dia bergerak, titik perpuluhan akan bergerak sebelah kiri sebanyak 2 kali, Jadi titik di belakang sekali, kita gerak 2 kali. 1, 2, titik di sini. Jadi kita dapat jawapannya adalah 89.73. Masih tak sama, Jadi kita cuba lagi untuk bagi dengan 1000 pula. 8973 bahagi pula dengan 1000. Titik perpuluhan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jadi kita buat titik perpuluhan di belakang sekali, kita bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik di sini. Jadi kita dapat jawapannya adalah 8.973. Jadi kalau kamu lihat, jawapan ini adalah sama, sama. Jadi kita tahu ini adalah nilai P, Ini adalah nilai P. Jadi kita boleh buat nilai P sama dengan 1000, Dia sama ada 1, 10, 100 ataupun 1000, Itu cara kita mencari jawapan anu ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.